أعوذ من الشيطان أقول لك بالعمل وأقول بك من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر بالتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hamba yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam yang penuh barakah ni Allah pilih kita lagi sekali untuk duduk dalam suasana ketaatan. Duduk dalam Raudhah min Riyadhil Jannah, taman-taman syurga. Majlis ilmu ni taman syurga. Dan kita semua nak menuju masuk dalam syurga. Semua nak masuk syurga. Dan kalau kita lihat sifat syurga tu, dan sifat yang mana, kalau kita lihat pada Masjidin Nabawi, Raudhah di sana, ramai orang, penuh. Sebab apa? Syurga. Sebab ada nama syurga tu jadi dambaan semua manusia. Beratus orang nak masuk. Dan Nabi tahu kita nakkan lagi, kerana tempat tu sangat terhad antara makam Nabi dan mihrab. Maka Nabi kata kalau jumpa juga syurga, taman syurga, singgah. Datanglah, berhenti. Sahabat tanya, ada lagi? Ada. Majlis zikrullah. Jadi kalau kita letakkan kepahaman tentang apa yang Nabi sampaikan, maka kita juga tidak akan bias. Tidak akan bias, yakni tidak akan meletakkan keadaan itu sebagai perkara yang kita pilih-pilih. Keadaan kita berada di Masjidin Nabawi saja contoh. Sedangkan Nabi dah beritahu kat mana-mana majlis zikrullah yang di dalam yang membincangkan tentang ilmu-ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu taman syurga. Dan tak ada kena halau dengan polis. Jangan risau, duduk tenang-tenang, doa mustajab. Sama makam tu. Makam doa dia mustajab sama. Kerana digezetkan oleh Nabi SAW. Jadi ambillah peluang barang siapa yang mampu mulazamah, jadi melazimi amalan ni, yakni i'tikaf, tunggu waktu isyak, duduk dalam taman syurga dengan faham. Satu lagi perkara yang kita kena buat mestilah dengan kefahaman. Jangan buat ikut keadaan. Keadaan sebab apa? Ada masa lapang. Sebab ada masa lapang lah kita boleh datang. Ini bukan soal masa lapang. Kita kena lapangkan masa. Kata almarhum Tuan Guru Datuk Ismail Kamus kata apa?
Masa ni kita kena lapangkan, bukan tunggu lapang masa. Apatah lagi kalau kita faham keadaan satu perkara itu penting di sisi Allah. Sebagai contoh solat awal waktu. Solat awal waktu perkara yang sangat penting. Mengundang ataupun antara amalan yang Allah paling sayang. Benda yang perkara yang Allah paling sayang. Ditanya oleh sahabat pada Nabi SAW, amalan apa? Solat ala waktiha. Kemudian birwalidain, berbuat baik dengan mak ayah. Kemudian jihad fisabilillah. Jihad nombor 3 mas sekalian. Nombor 1 solat ala waktiha. Kenapa? Sebab nak meluangkan masa untuk awal waktu bukan satu perkara yang mudah. Kenapa? Bimbang-bimbang fahaman kita lah. Kalau betul-betul sibuk menguruskan masalah umat, melibatkan nyawa, melibatkan masalah awam, kesakitan, ala kulihan tak apalah. Yang kita bimbang, tak apalah nantilah, panjang lagi waktu. Dia kalau fikir macam tu, makna dia tak faham. Dia ada kefahaman. Bila amalan yang tiada kefahaman, maka tertolak. Bimbang-bimbang tertolak amalan kita. Sebab itu antara juga yang kita kena tumpukan kefahaman. Kita berikan kefahaman adalah dalam kehidupan ini juga. Cara pandang kehidupan. Kehidupan yang kita nak tengok ini, agar ianya selari dengan garis panduan Islam. Kehidupan. Jadi ada 2 perbahasan, agama dan kehidupan. Malam ni kita sambung perbahasan Ustaz 72 ni, amanah. Bab amanah. Pagi tadi saya ada sesi muzakarah, saya namakan muzakarah lah, penjelasan, minta perbincangan. Daripada MAIS. Saya bersama dengan Prof. Dr. Syauqi. Dia tanya tentang rujukan kan, dia kata perbincangan tentang kehidupan. Tak rujuk kan, perbincangan hidup. Saya kata ada rujuk perbincangan barat lah. Saya kata saya yang paling menentang kali perbahasan tentang barat ni, New Age Movement. Modul ataupun konsep SOP kehidupan. Kita agama ni kita faham satu side, kita kata ni hal agama. Kita dah sentuh hal agama, melibatkan tauhid, akhlak dan syariat. Dia ada usul perbahasan. Tapi dalam mari dalam kehidupan, seakan-akan kita ada satu kaedah yang universal, yang kita rasa kita boleh tentukan dengan cara kita sendiri dalam kehidupan. Apa yang berlaku mas sekalian, percaya atau tidak, golongan-golongan, saya namakanlah orientalis, orientalis atau kapitalis, tapi bahasanya orientalis lah, ini pengkaji barat yang mengkaji tentang ketimuran dan Islam. Islam ketimuran ni semua hal berkaitan dengan timur lah. Syairnya, apanya, tak kaitan dengan agama pun dia kaji. Dan dia ada pada tahun 1640 di Oxford University, dia buka fakulti kesusastraan Arab, Oxford University. Dia punya sangat-sangat nak tahu tentang Islam ni sebab Arabian kan, dalam bahasa Arab. Dia kaji, dia buka kesusastraan Arab. Pada tahun 1194 pertama kali Al-Quran diterjemahkan dalam bahasa lain berarab, dalam bahasa Inggeris. Apa nak bagi terus ni? Mereka takkan boleh memporak-porandakan agama, melainkan dengan cara mereka porak-porandakan cara faham tentang kehidupan. Akhirnya dia akan rosakkan agama. Datanglah ajaran-ajaran sesat. Sebenarnya bukan mereka. Kalau mereka sendiri bercakap soal agama, kita pun tahu, tak payahlah kamu orang lah. Cakap pasal agama aku lah. Kita marah lah. Apa yang mereka buat? Mereka ni akan mengkaji Islam dan sampai tahap, kalau kita tengok sejarah Aceh. Antara umpaya yang liat untuk jatuh. Liat betul nak jatuh. Tuan-tuan boleh buka lah kajian. Buka search Aceh. Akhirnya jatuh di tangan British. Dengan cara apa? Dengan British, antar orientalis lah, orang barat yang mengaji tentang Islam, duduk kat Mekah 8 tahun, nama pun Abdul Ghaffar, bukan Islam, kafir. Nak kata munafik, ia boleh, tapi memang dia tak ngaku. Kalau ngaku kamu ni kafir, tidak, tapi mati dia memang mati kafir. Dia masuk dalam apa? Cara hidup.
Dia takkan kacau cara solat. Nanti kita minta hadis ini kan. Itu pun dia boleh bagi. Tapi dia tahu tu straight forward. Dia takkan kacau. Yang dia buat adalah cara hidup. Cara hidup ni dia akan pergi pada formula lah. Macam kita bincang ni. Kita bincang kaedah kehidupan. Formula kehidupan. Ada tak formula kehidupan? Ada. Kalau ikut dibincangkan. Barat keluarkan banyak formula ni mas sekalian. Dia kaji macam-macam kaedah. Blue Ocean lah. Tentang Stephen Covey, tentang Seven Habits, tentang positive thinking, feeling, dia pekaji. Dan lebih parah, orang kita akan banyak terpengaruh dengan cara mereka berfikir. Islam juga. Islam lah. Tapi pada yang sama, yang dia akan kongkar adalah cara berfikir. Cara kehidupan. Sebab tu ada agama dan kehidupan. Kita tak nak agama kita jadi satu juzuk saja. Part of life. Kita tak nak dia jadi part. Kita kena jadi the whole. Keseluruhan. Malah kehidupan dibangunkan dengan struktur agama. Kalau nak bangun struktur agama pula, nanti kita cakap, saya ni bukan budak seagama, tak ngaji agama, Ustaz, macam mana saya nak cerita kehidupan dengan agama? Itu pun satu juga jenis. Kadang-kadang kamu cakap agama, background mana? Sijil mana? Katanya. Diam balik. Yelah, aku tak akan sentuh agama dah lah. Udah, kacau kawan tu. Patut kita galak lah, bagus kamu ni. Cakap seagama, tinggal lagi begini-begini. Bagi panduan. Kan? Bagi panduan. Kalau ada minat agama, kita galakkan. Malah kalau dari sistem pendidikan, perlu setakat hari ni, saya lihat, ni dilalukan ataupun melalui perjalanan saya sendiri, susah nak jumpa background. Kalau science stream maksudnya pure science, kemudian dia nak merge dengan belajar agama dalam konsep macam contoh diploma, degree, master, PhD. Straight hybrid, dia panggil hybrid, tak jumpa. Dia kalau bidang contoh mechanical engineering, mechanical je. Kalau pada sekolah menengah, iyalah. Dia hafiz contoh. Dia 30 juzuk, dia masuk diploma in engineering. Okey, cantik. Dalam tu, orang kata 30 juzuk dah kemas dah tu. Tapi bila masuk diploma in engineering, ingat apa yang dia belajar dulu tu, pandai-pandai. Aku tak mau tahu kau bila nak murajaah, time bila kau nak ngapa, nak mengulang, tu hang punya pasal. Yang aku tahu, subjek aku sekian, submission sekian. Itu belum lagi kalau bekerja pula. Jumpa kat bawah, boleh masa tak? Saya perlukan 2 jam untuk merajaah. Kamu nak apa? 2 jam nak merajaah. Kamu balik, kamu berhenti. Itu belum lagi macam itu pula. Akhirnya, dia terpaksa kena survive sendiri. Katalah daripada diploma in engineering, pergi pada degree. Katalah dia sambung. Ataupun tiba degree engineering, tiba tang master, dia nak masuk dalam usuluddin. Katalah. Ini tak berlaku di Malaysia. Kecuali ada illah. Ini apa yang saya lalui, kecuali satu universiti di Kuala Kangsar, Universiti Ustaz Alan Shah. Sangat meraihkan. Mungkin universiti lain pun mungkin. Tapi universiti lain dia terima, tapi dia kena patah balik ke bawah, ambil asal balik diploma balik. Kawan tu umur dah 30-an lah. Memang top lah nak bawa balik katanya. Akhirnya malah. Tapi tidak di Universiti Sultan Alan Shah. Dia bagi peluang untuk divert course. Dia jadi hybrid mas sekalian. Dan kalau kita lihat ulama-ulama tu dahulu, utamanya Al-Imam Sanusi yang mengasaskan susunan sifat 20 tu. Sifat wajib bagi Allah sudah ada perbahasan. Zaman salaf pun dah ada. Tapi wujud perbahasan 20 sifat itu yang pengasasnya, the founder adalah Al-Imam Sanusi. Rahimahullah ta'ala. Imam Sanusi, kalau tengok background tu, dia adalah seorang astronom. Seorang yang mathematician. Matematik. Orang yang kalau ikutkan dari segi bidang pendidikan tu, dia tak berpisah. Apa yang saya nak sampaikan, kehidupan sekarang, dari segi suatu pendidikan saja pun, kalau tak dibentuk dengan baik, dia akan divert. Ni budak agama, ni budak dunia. Tu ceritanya lah. Ni budak agama, ni budak dunia. Ibarat macam itu. Walhal agama itu meliputi semuanya. Meliputi kafah.
Tapi kita bukan senang nak satukan balik kalau sistem itu telah terpisah. Melainkan ada kesungguhan datang dari diri sendiri. Diri sendiri yang dapat kesedaran, dia nak menggabungkan. Dan dia kena ada satu kesungguhan untuk mendalami balik. Bukannya mudah juga nak mendalami balik. Nak ambil balik masa, nak belajar, nak satukan ilmu balik. Bukan satu benda yang mudah. Dan ini yang berlaku. Jadi akhirnya, perbahasan-perbahasan kehidupan ini akhirnya dikuasai oleh orientalis. Kehidupan. Sebab tu banyak formula-formula kehidupan. Jarang kita nak tengok formula membangunkan kehidupan bersandarkan kepada contoh sifat wajib bagi Nabi SAW. Kalau ada pun hanya minoriti. Dia bukan jadi majoriti yang orang kata apa nak dibentang ke dalam konferensi besar. Tak ada. Ada pun, kalau ada pun dia ambil elemen-elemen saja. Elemen-elemen Islami, dia ambil elemen. Dia panggil kalau dalam bahasa construction dia panggil features saja, tempelan saja, exterior saja. Dia tampal-tampal. Dia bukan main structure. Dia bukan build, dia bukan banner daripada 4 sifat wajib bagi Nabi SAW ini dibangunkan formula kehidupan. Akhirnya di sini kita akan membina balik. Bagi contoh apa yang kita buat kan ni? Ini bukan perbincangan main-main mas sekalian. Dia bukan perbincangan ngisi masa lapang. Minta maaf. Saya nak buat kalau pergi kepada konsep daurah seminar, saya rasa terhad. Saya lebih suka cara macam ni. Terbuka. Siapa yang ambil permata, dia kutip lah permata. Sebab perkara ni memang perbahasan dia besar sebenarnya. Yang kita bincangkan ni perbahasan dia besar. Sebab apa? Sebab kita nak pergi kepada kaedah formula kehidupan yang kembali akan diletakkan sebagai panduan utama. Sebagai contoh, yang kita bincangkan ni amanah. Pertama, sidik. Kedua, amanah. Ni formula. Dia bersebut formula, dia akan panggil standardized. Semua pakai yang sama. Kalau bab amanah ni, kita cerita apa? Kekuatan dalaman menarik kejayaan luaran. Kekuatan dalaman. Apa yang dimasukkan dalaman ni? Maka di sini kita lihat balik gambar rajah di bawah tu. Kaedah pelaksanaan. Mendedahkan semula kesedaran terhadap peletakan diri dan kehidupan. Diri dan kehidupan pada kedudukan yang sebenar. Dengan kembali memahami semula berkenaan sunatullah. Dalam bab amanah ni kita akan tekankan tentang sunatullah. Sunatullah apa dia? SOP lah. Standard Operation Procedure ataupun adat ataupun bagaimana tata cara ataupun sistem Allah Ta'ala dalam mentadbir alam ni. Takkan berubah. Contoh siang malam takkan berubah. Begitulah. Lawan lah macam mana. Bila malam jerit. Aku tak nak malam, aku nak siang. Jeritlah kat situ seorang. Malam tetap malam. Takdir datang, takdir. Allah bagi takdir sakit. Sunatullah dah sampai dah. Sunatullah tu, sistem tu dah sampai. Yang ni dah sampai kat kita sakit. Sekali kita menjerit, tak nak sakit, tak nak sakit. Walaupun orang nasihat, sabarlah, kita ni kan kena terima takdir. Kita bagi nasihat, ad-dinu nasihat, agama nasihat. Kawan dia cakap, nasihat juga, yang kena aku tak? Dia marah. Tak percaya pergi nasihat dekat orang yang kena anxiety. Try tengok. Anxiety, penyakit moden. Anxiety, bipolar disorder. Apa lagi? Bahasa-bahasa dia. Anxiety, bipolar disorder. Ada lagi? Ada saya tak sebut lagi? Ada. Dia bunyi dia ni dahsyat. Dan ini kalau kita pergi nasihat, nak tahu tadi apa puasa saya cakap, agama ni akan jadi minoriti. Dan jangan terkejut, ada juga di kalangan orang agama yang mungkin memandangkan sistem tu tidak digabungkan. Dia terpaksa buat satu pengakuan bahawa agama pun belum tentu boleh menyelesaikan masalah ni. Ini tak ada kaitan dengan agama. Tarik balik kenyataan. Ya, contoh, bila tekanan perasaan. Kita pun cakap tekanan perasaan ni cara nak atasi dengan kuatkan balik iman. Tuan-tuan try buat statement tu nanti. Try buat statement tu. Akhirnya dia keluar balik. Apa kena mengena iman dengan perasaan pula? Orang beriman pun kena jugalah tekanan perasaan. Tengok Nabi. Dia kata tengok Nabi. Sedap-sedap dia kata Nabi kena tekanan perasaan. Dia kata orang beriman pun kena.
Akhirnya kita nak bagi solution kepada mengatasi tekanan hidup. Agama akan jadi minoriti. Sebab apa jadi macam itu? Sebab kita tak present agama presentable. Yang tu Ustaz, yang syarah, itu syarah ilmu agama. Memanglah presentable dengan kitab rujukan, dengan ini kita ambil balik rujukan. Tapi formula seperti sebagaimana yang dibentangkan oleh pemikir-pemikir barat, bagi contoh sampai kita terlopong-lopong dengan, hebat no. Macam ni ya manusia. Macam itu sekali. Kajian itu, kajian ni dengan diagramatiknya, dengan itu. Macam-macam lah. Terinspirasi. Akhirnya kehidupan seakan ada kiblat lain. Akhirnya dia tidak nampak jadi core lah. Ini yang berlaku. Apa yang cuba dibawa di sini adalah kita nak bawa balik. Dia bukan sekadar nasihat yang nak menyedapkan keadaan. Sabarlah mak. Sabarlah banyak-banyak ya. Suami kamu tu dah kahwin lagi dah. Isu baru. Influencer. Tak habis-habis cerita tu kan. Kita bahas poligami dalam bidang yang berbeza ikut usul Siddiq. Kita dah syarahkan dah. Usul yang sebenar poligami ini bukannya kahwin lagi. Ta'adud berbilang-bilang, nama pun ta'adud. Perbincangan tentang siapa yang satu, keakuan. Nak kahwin 2, 3, 4. Itu ada bahasnya. Tapi kebanyakan manusia dia tak tahu. Dia berbicara lah soal isu-isu ni. Nasihat. Tak masuk nasihat. Buat konten takut-takut lagi tu. Oh, dalam bab ni Ana surrender saya kata. Ana surrender lah kata bab ni. Woman is always right. Jadi apa? Sebab apa? Sebab tak ada usul, tak ada perbahasan. Asas kepada perbahasan kehidupan. Maka kalau kita lihat perbahasannya, bila kita present betul-betul, sebagai contoh tadi, dalam bab amanah ni, apa yang kita kena tanam betul-betul adalah sunnatullah. Kamu faham tak aturan Allah? Kamu suka ke tak suka? Kamu faham tak aturan Allah apa? Lain hukum Allah lain. Hukum Allah lain. Itu dalam syariat agama. Ulama bercakap 5 hukum. Wajib. Dalam bab harus. Makruhnya. Itu hukumnya 5. Dia tak ada hukumnya ke-6. Apa hukumnya ke-6? Akhir zaman ni banyak keluar hukumnya ke-6. Hukumnya Nabi tak buat. Ada kebahagiaan Nabi tak buat. Apa segala apa Nabi syarahkan, Nabi sebut dalam hadis. Ulama telah syarahkan, keluarlah hukum. Harus ke? Makruh ke? Haram ke? Alhamdulillah. Bukan cerita Nabi tak buat. Itu masih raw. Jadi hukum Allah dengan aturan Allah. Macam mana nak bezakan tuan? Ini dalam amanah hukum Allah terpakai pada umat Islam. Umat Islam. Dia masuk Islam, terpakai semua. Sebab tu agama lain tak boleh nak campur hukum kita. Kita nak ambil uduk. Tanya dia ke Acong, macam mana hama ambil uduk nak? Cakap. Lu punya uduk, lu punya settle lah. Oh tanya gua, orang mana tahu. Kalau orang ambil uduk, orang mandi. Senang. Selesai. Peninglah dia. Tapi aturan kehidupan, aturan Allah termaktub kepada seluruh hamba. Dan advantage bagi umat Islam kerana aturan Allah pasti terkait dengan hukum Allah. Advantage. Kerana hukum Allah Ta'ala itu pasti sesuai dengan aturan kehidupan. Yang Allah kata haram, pasti aturan kehidupannya mudarat. Ada mudarat. Yang haram, kita haram. Lu tak nak minum arak. Haram lah katanya. Lah minum lah sikit mah katanya. Tak boleh, haram. Lu buat tak haram lah. Habis itu halam saja. Halam saja. Lu minumlah sikit. Dia bukan sikit banyak. Kerana bila minum sekali, akal kacau. Aturan kehidupan.
Nampak? Langgar orang habis. Langgar orang, sedang nak bunuh orang, apa macam-macam benda kerasukan. Itu aturan kehidupan. Yang haram pasti akan selamat aturan kehidupan. Kita advantage. Nak faham aturan kehidupan, senang faham hukum. Faham hukum, selesai. Ada orang tak nak kaji hukum, dia nak kaji aturan kehidupan. Ada kena belajar dengan kehidupan. Kena jatuh bangun, kena terduduk, tertiarap, tertungging. Dia belajar dengan apa? Perkataan kegagalan. Tu. Nak faham balik. Sunnatullah, aturan Allah, belajar bukan dengan kegagalan. Mas sekalian, tak jumpa belajar dengan kegagalan. Ini hati-hati. Kegagalan adalah guru yang sebenar. Mana ada guru yang sebenar gagal? Cuba kita tengok siapa guru utama hidup kita. Nabi SAW dan para anbiya. Nabi tak pernah gagal. Perfect. Maksum. Cuba tengok Allah letakkan Nabi saja maksum. Ini kat gambar aja kotak bawah ya. Kita tengah nak dudukkan balik kedudukan kita, kefahaman kita. Kita kalau belajar kehidupan mas sekalian, kita dah telah dimanipulasi, kita terima kegagalan dan kita normalisasikan kekecewaan. Normal lah tu gagal. Saya dah buat contoh dalam bab doktor lah, kedoktoran kan. Tak ada lagi orang nak berubat atau belajar dengan doktor yang gagal dalam peperiksaan. Tak ada lagi. Ini doktor pakar ni. Ini doktor pakar. Macam mana dia boleh jadi pakar? Setelah dia gagal berapa kali cucuk sakit. 5 orang mati dah. Ini pengalaman banyak ni. Ini pengalaman banyak ni. 5 orang mati, yang 6 orang tu salah bedah. Tercabutlah buah pinggang dia. Pakar ni dia. Tak ada. Kalau boleh doktor tu pegang tu hidup balik orang tu. Kalau boleh, ini pakar. Perfect. Dalam ilmu kedoktoran memang kena perfect 100%. Sebab tu kena ada iman. Sila iman jadi Tuhan. Tapi dalam calculation kena perfect. Sama bangunan. Calculation bangunan, dia punya defect dia kena 0. Sepatut. Dia tak boleh campuran dia ada -1 pun tak boleh sebenarnya. Kalau ikutkan agregat campuran simen yang apa semua dia lah. Kalau buat juga tak ikut calculation, itu pun masa roboh lagi. Itu kerana sunnatullah. Tak boleh ni, dia ni kita ambil dia ni jadi kita punya arkitek kan. Apa pengalaman dia? Ni banyak belajar pada kegagalan arkitek. Ini arkitek saya nak. Dah banyak bangunan dah runtuh dah. Yang terbaru 100 tingkat. Itu baru ada tu 500 tingkat runtuh. Ramai juga lah mati. Ini arkitek pakar dia. Tapi bila dalam kehidupan kita dengar nangis-nangis dengar cerita saya gagal, saya bangkit, saya gagal. Minta maaf, saya bukan nak kata remehkan siapa. Tapi kadang-kadang kita dengar cerita gagal tu lagi seronok daripada dengar cerita tentang hadis, tentang Nabi, tentang semangat. Ni yang salah. Sunnatullah kata belajar daripada kebenaran. Allah tak suruh belajar pada kegagalan. Allah suruh belajar pada kebenaran. Bila belajar dengan yang benar, minimum nak gagal. Minimum kan. Walaupun kita ada kesalahan. Kita tidak maksum. Tapi kita belajar daripada kebenaran. Kebenarannya apa? Belajar. Sebagai contoh, kalau kita lihat yang surah Yunus ayat 31 di atas tu. Allah bertanya kepada orang musyrik. Orang musyrik bertanya kepada mereka. Allah suruh bertanya kepada orang musyrik. Kul ma yarzuqukum minas sama'i wal ardh. Tanyakan. Orang musyrik apa? Orang yang syirik lah. Musyrik. Dia menyekutukan Allah. Kau tanya siapakah yang memberi rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Siapakah yang menguasai? Ini bab prinsipal. Ini bab sistem. Belief system nyatanya. Siapa yang kuasai langit bumi? Siapa bagi pendengaran penglihatan? Ni soalan ni tuan-tuan. Surah Yunus ayat 31 ni. Bertubi-tubi Allah tanya. Pertama Allah tanya. Siapa yang memberi rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Kedua. Siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Yang ketiga. Siapakah yang mengeluarkan makhluk yang hidup daripada yang mati? Dan mengeluarkan benda yang mati dari makhluk yang hidup? Yang keempat. Siapakah pula yang mentadbirkan urusan sekalian alam?
Lalu musyrik menjawab, Allah. Allah kuasai semua. Kita kan tahu rezeki pada Allah, sihat pada Allah, semua kita. Tengok Allah sambung selepas ayat tu. Dah tahu Allah, kenapa kamu tak nak bertakwa? Bertakwa ni apa? Bertakwa ni duduk kat masjid 24 jam. Dah, bertakwa ni takut Allah. Ni takut orang. Kau orang tak beli sekarang. Sekarang orang ni kan sibuk. Sibuk takut kat orang. Tidak bina. Ini kebenaran. Sepatutnya yang nak ditanya, yang kena bina adalah takut kat Allah. Contoh cinta, kasih sayang. Tak mahu cakap. Takut kat isteri ni. Perbahasan takut isteri. Keluar pula perbahasan cakap apa? Bukan takut isteri, Ustaz. Isteri yang menakutkan. Itu saja. Kita bukan cerita takut isteri itu. Kita cerita tentang cinta dan kasih sayang. Allah tiupkan rasa takut untuk menduakan isteri. Sebenarnya bukan menduakan isteri itu. Yang nak ditakutkan adalah menduakan Allah. Lalu nak faham macam mana takutnya menduakan Allah. Setelah kita buat berbagai-bagai kebaikan, akhirnya terbongkar rupanya kamu ada wanita lain. Viral yang terbaru ni. Alang-alang nak sebut ni. Saya seru pada lelaki-lelaki yang berpoligami. Tolong jadi pemimpin. Poligami ni hanya yang terpimpin dan yang memimpin. Dia ada sifat qawam, bukan sifat lembik. Masih membiarkan isteri buat kenyataan. Dia buat apa kenyataan? Ini maksudnya. Suami saya tidak dimiliki oleh saya seorang. Akhirnya suami saya dimiliki oleh wanita lain. Saya redha. Suami pun sabarlah yang dia. Nak buat macam mana. Abang pun tak nak keadaan ni berlaku. Lembik. Minta maaf cakap lah. Bagi yang berpoligami ni. Patutnya perkataan miliki pun salah dah. Tak ada milik sama. Aku bukan milik kamu, kamu bukan milik aku. Kita dimiliki oleh Allah. Itu statement. Yang kamu nak sedih kan? Yang kamu patut sedih, aku buat maksiat. Sedihlah dengan keadaan aku yang bermaksiat. Maksiat tu apa? Bukan soal kata daripada abang bermaksiat, baik abang kahwin. Bukan soal itu. Maksiatnya aku menduakan Allah. Patut kamu takut aku menduakan Allah. Itu patutnya. Kan? Nak duakan isteri bukan senang. Susah. Nak kena isi borang, nak kena kecam netizen lagi, nak kena kecam dengan mak mertua lagi, adik-beradik, sepupu, sepapak, ipar, duai. Yang dia kena tu. Saya akan viralkan penyundul katanya. Bayangkan. Pening kepala kawan. Kan senang. Yang senang nak duakan Allah. Duduk seorang-seorang pun dah duakan Allah dah. Siapa tahu? Siapa tahu? Siapa tahu kita duakan Allah? Tak takut. Tak ada orang yang membincangkan ketakutan menduakan Allah. Yang sibuk dibincangkan duakan isteri, duakan isteri. Isteri pula memang menunjukkan betapa takutnya suami kepada dia. Awak main-main lah. Padahal itu adat. Tak apalah kita raikan. Tapi nak bagi tahu orang beriman dia renung balik. Kenapa jadi isu macam ni? Allah nak bagi tahu. Sayang tu sifat Allah. Cinta tu dari Allah. Macam mana kalau Allah dapat tahu kita menduakan cinta Allah? Baik, kita bagi azan. Allah
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sila jemaah yang mulakan Allah Ta'ala. Khair, sama sikit. Mudah kita buat kesimpulan. Baik. Kebenaran yang dimasukkan itu berbalik kepada tadi sunnatullah, memahami tentang prinsip asas kepercayaan itu nombor satu. Nombor satu yang kena buat. Kepercayaan. Sistem. Belief system. Kalau dalam agama, kita panggil usuluddin. Awaluddin ma'rifatullah. Itu pun belajar-belajar, dapat sifat Allah atau sunnah, kemudian kita tutup. Dalam hidup pula, macam mana nak kaitkan? Nah, ni soalan kehidupan lah, Yunus 31 ni. Tanya siapa bagi rezeki? Siapa yang bagi pendengar penglihatan? Rezeki ni, ayat rezeki ni, siapa bagi rezeki ni? Tukar, siapa bagi kasih sayang kat kamu? Siapa bagi kekuatan kat kamu? Siapa? Yang kamu takutkan selain aku, kenapa? Takut tu masuk dengan sifat. Takut, sifat. Bukan takut dengan, kita dah bincang dalam bab hakikat ujian dan masalah. Takut yang dimasukkan ni takut khafi, takut tersembunyi. Takut yang tersembunyi. Bukan takut yang jali, takut adat. Takut kena langgar kereta, takut kena gigit makan harimau, itu adat. Tapi kalau boleh mencari adat, silakan. Harimau datang tengok. Saya takut ke Allah, saya tak takut ke harimau. Bismillah duduk depan tu. Lepas tu innalillah lah. Tapi ada ketika mencari adat, harimau pun tunduk jadi kucing. Okeylah. Tak apalah. Tapi adat tak apa. Yang kita bincangkan ni adalah perbincangan tentang tadi. Kefahaman dalam kehidupan yang kita akan nampak adalah bagaimana nak berjaya dalam mencari rezeki. Cerita pasal rezeki, cerita pasal kasih sayang, cerita pasal kebijaksanaan ni perkara-perkara yang bersifat tersembunyi. Tak nampak. Rezeki tak nampak, mas kena. Yang ada itu terjemahan. Duit itu terjemahan. Terjemahan rezeki bukan total
100% rezeki yang kita faham. Walau rezeki itu sifatnya luas. Kalau sebut tentang rezeki, kena tengok kepada siapa? Allah. Siapa bagi rezeki? Allah. Kena sebut Allah. Huwa Razzaq Zul Quwwatil Matin. Allah. Siapa yang bagi kamu kasih sayang? Abang lah. Apa abang? Allah. Marah. Ini akidah. Akidah tu tegas. Kita belajar akidah lembut. Nabi belajar akidah, mempertahap, bukan belajar, mengajar akidah. Nabi mengajar akidah 13 tahun di Makkah Al-Mukarramah. Apa yang Nabi kena ni mas sekalian? Sampai kena pulau. Sampai kena halau. Bila bin Rabah radhiyallahu kena 4 batu. Nak belajar hanya tentang Allah. Tak ada. Membesarkan ketakutan selain Allah. Yang berlaku. Jadi itu tidak amanah. Sebab itu pikul amanah ni berat. Dalam surah Al-Ahzab 72. Berat. Memikul amanah ni berat. Sebab apa? Sebab nak melaksanakan segala kefahaman yang telah dibongkarkan pada fasa sidik. Kita dah bincang sebelum. Kemudian keutamaan dengan memahami sunatullah untuk duduk di dalam aturan Allah dengan sempurna. Bila dah faham sunatullah, nak duduk dalam aturan Allah tu dengan baik. Contoh, Allah dah aturkan rezeki tu datang dengan apa? Rezeki datang dengan taat. Allah dah aturkan. Selain daripada ketaatan, Allah bagi juga rezeki. Tapi padanya ada kesan sampingan. Apa dia? Boleh. Tapi nanti berlaku kerosakan, kehancuran, kamu tanggung sendiri. Dia panggil istidraj. Tiada jaminan rezeki yang tidak dapat dengan ketaatan. Tak ada. Allah tak jamin rezeki macam itu. Rumah tangga yang tidak bina, Allah bagi isteri rezeki kan. Kemudian tapi dia tidak bawa dengan taat. Ketaatan bermaksud, bahasanya begini. Dia lebih nak memenuhi kehendak isteri daripada kehendak Allah. Akhirnya banyak lebih nak menjaga isteri daripada menjaga Allah. Macam mana Ustaz? Jaga Allah tu biarkan isteri? Bukan. Bermaksud menjaga Allah. Ihfazillah yahfazka. Jaga Allah. Ini jaga jangan sekutukan Allah. Jangan pernah ada rasa kasih sayang tu ada dua. Satu je. Kedua, jangan takut untuk tegur. Jangan takut kita boleh tegur kebaikan, kita takut hilang kasih sayang. Tak ada. Malah mungkin kena boykot lah. Abang marah lah, apa marah. Tapi kerana kita takut ke Allah, kita nak tegakkan hukum Allah di dalam kehidupan, maka kita tegur isteri kita. Kamu kalau pakai macam ini, tak ikut aurat kamu jangan keluar. Mengamuk dia kat situ. Ni duit saya lah bang. Saya yang beli. Tak kisah duit kamu, tak kamu. Kamu keluar tak ikut spek, aku kunci pintu. Tegasnya. Macam itu sekali kan. Ini contoh sekalian. Tapi boleh buat, masalah. Sebagai pengak kuasa. Suami ini ada 3 jawatan. Suami kepada isteri dan anak. Isteri kepada jadi ibu dan kepada anak. Jawatan pertama, penasihat. Menasihati. Nasihat ni dah banyak dah sama sekalian. Saya kira nasihat banyak dah. Cakap, jangan macam ni, jangan macam ni. Penasihat kita dah buat. Yang kedua, pengarah. Okey, nanti abang balik sekian, pukul sekian, kamu sediakan, okey? Itu pengarah. Setelah anak, abang nak, adik nak, ayah nak, kamu balik pukul 6. Pengarah. Dan yang ketiga, penguat kuasa. Penguat kuasa ni tak bincang dah, nasihat tak ada, pengarah tak ada, tahu-tahu kena seal dia. Apa hal ni? Ayah dah cakap banyak kali. Kali ketiga ni, aku seal dia. Penguat kuasa. 3 jawatan ini ada pada suami, kepada isteri dan anak. Dan 3 jawatan ini ada pada ibu dan pada anak, bukan pada suami. Ini kerana ibu terbalik, penguat kuasa pada suami. Abang nak keluar, minta izin saya. Habis. Konten banyak begitu. Konten semua begitu. Minta izin isteri. Tak ada keizinan. Tinggal lagi pemimpinnya baik, dia meraihkan pimpinan. Dia beritahu, yang abang nak keluar ni. Kalau keluar je boleh. Boleh. Tak masalah. Tapi masalah isteri. Pergi mana suami? Entah. Tak tahu mana. Takut isteri buat laporan polis itu je lah. Telefon polis suami saya hilang ni. Bukan hilang, balik ni, jumpa mak sekejap ni, sehari ni, sekejap. Tapi sudah dapat izin? Tak ada.
Tapi yang boleh dapat izin siapa? Isteri, anak. Begitu juga dengan anak, kena dapat izin mak ataupun ayah. Isteri atau ibu dia kuat kuasa. Isteri penasihat sahaja pada suami. Dia bukan pengarah, dia bukan buat kuasa. Kalau penasihat pula, ini sunatullah ni maksudnya. Kalau hukum lain taat lah, cerita buat wajib, ini sunatullah. Penasihat bukan bermaksud dengan orang kata apa, mengarah tak. Penasihat dia kena perfect. Penasihat sultan, penasihat kepada seorang sultan. Penasihat ni bukan penasihat biasa. Penasihat ni penuh dengan ilmu di dada, performan bagus, bercakap bagus. Maksudnya kalau isteri nak jadi seorang penasihat pada suami, pasti isteri itu isteri yang cerdik, isteri yang hebat, isteri yang bercakap. Suami akan, oh macam ini isteri aku, ada respect. Sama juga dengan suami. Suami nak menasihat isteri. Suami pun kan ada credibility, kena dihormati, kita kena naikkan value kita. Itu sunatullah mas sekalian. Kalau kita langgar sunatullah ini, kita takkan dapat hasil. Lawanlah macam mana pun takkan. Sunatullah telah termaktub di Lauhil Mahfuz. Ini kita akan bincang. Keutamaan dengan memahami sunatullah ni untuk duduk di dalam aturan Allah. InsyaAllah kita akan sambung lain pada perbincangan datang. Pada Ustaz 73 ni kita akan sambung nanti insyaAllah. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan Allah berikan kita kefahaman. Mohon ampun maaf daripada saya atas kekurangan, atas kata kurang bicara dan penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada melalui penuh barakah. Aku lupa lihaza wa astagfirullah azim wa lakum. Wabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri illa alladziina aamanu tawasaw bil haqq tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.